Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kami pada hari ini di Tadabbur Center. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan berbicara mengenai sentuhan bahasa dan kita akan memberikan fokus kepada surah Al-Fatihah. Jadi persoalannya, kenapa kita mulakan dengan surah Al-Fatihah? Kerana surah Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang kita baca pada setiap hari, yang kita alunkan setiap kali kita ingin membaca Al-Quran, dan surah ini sepatutnya kita hadam dari sudut maknanya supaya apabila kita membacanya, kita dapat memahami, menghayati setiap makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita akan bermula dengan berbicara mengenai kepentingan surah Al-Fatihah ini sendiri. Dan kalau kita melihat, perkataan Al-Fatihah berasal daripada perkataan fataha. Jadi fataha dalam bahasa Arab bermaksud ibtada'a. Ibtada'a bermaksud bermula. Jadi kenapa surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah? Yang pertamanya kerana Al-Quran bermula dengan surah ini. Jadi apabila kita menyebut Al-Fatihah, bermaksud kita memulakan bacaan Al-Quran dengan surah ini. Dan dalam susunan mushaf itu sendiri, surah Al-Fatihah ini diletakkan di permulaan Al-Quran. Yang keduanya, surah ini merupakan satu surah yang wajib kita baca setiap kali kita menunaikan solat fardu. Begitu juga dengan solat-solat sunat. Jadi surah ini sepatutnya kita perlu faham dengan teliti, hadamkan maknanya, supaya apabila kita membaca, kita tidak sekadar menjadi seperti burung kakak tua yang membaca tanpa kita faham. Sebaliknya, kita nak jadi seorang Muslim yang apabila membaca ayat-ayat Quran, dia boleh memahaminya dengan baik, supaya kita nak jadi seperti golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ulul albab, di mana golongan ulul albab ini sentiasa memikirkan tentang ayat-ayat Allah dan juga kebesarannya. Baik, kenapa surah Al-Fatihah juga, kenapa dia bermula di permulaan Al-Quran? Kerana surah Al-Fatihah ini merupakan kunci untuk kita memahami 113 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan dan puan sekalian melihat surah ini memberikan satu gambaran yang jelas bagaimanakah cara untuk kita mengembara ke dalam 113 surah yang lain. Tanpa memahami surah ini, kemungkinan kita tidak dapat memahami isi kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Jadi surah ini merupakan rumusan bagi 113 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan antara ciri-ciri surah ini, satu, kalau kita melihat, surah ini sebahagiannya menceritakan tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian ayat yang lain bercerita mengenai doa kita kepada Allah. Sebab itu bila kita membelik ayat-ayat ini, di permulaannya kita akan mendapati bahawa surah ini memberikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut tentang sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Dan separuh ayat lagi berbicara tentang doa kita kepada Allah SWT. Kenapa saya katakan doa? Sebab di dalam surah Al-Fatihah, kalau kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, jadi ihdi di sini merupakan fi'lul amri. Dalam bahasa Arab kita namakan sebagai fi'lul amri, iaitu kata kerja perintah. Cuma perlu kita teliti dengan lebih dalam lagi apabila kita menyebut tentang perintah ini. Setiap kata kerja yang bersifat perintah, apabila datang daripada bawah ke atas ataupun daripada Tuhan kepada hambanya, kita kata ia sebagai satu perintah.
Tetapi apabila kata kerja yang bersifat perintah ini datang daripada bawah, daripada hamba kepada penciptanya, ni Allah SWT, kita tidak katakan sebagai perintah, kita katakan sebagai doa. Jadi kalau kita sebut ihdina maksudnya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Kita tidak mengarah kepada Allah, tapi sebaliknya kita meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk dan juga jalan yang lurus. Jadi perlu kita faham konsep bahasa Arab ni sangat dinamik. Apabila satu perkataan itu dikaitkan dengan konteks yang berbeza, dia memberikan makna yang berbeza. Jadi kita lihat dengan teliti. Kita akan mulakan penggambaraan kita bagi surah Al-Fatihah ini. Kita mulakan dengan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini disebutkan dalam term bahasa Arab, istilah bahasa Arab kita sebut sebagai basmalah. Jadi apa benda yang dimaksudkan sebagai basmalah ini? Basmalah ini dalam istilah Arab juga disebut sebagai an-nah. Apa yang dimaksudkan sebagai an-nah? An-nah adalah himpunan ataupun kita menjadikan beberapa perkataan kepada satu lafaz. Jadi kalau kita kata basmalah, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata hauqala, maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita kata haylala, maksudnya la ilaha illallah. Kalau kita kata hamdalah, maksudnya alhamdulillah. Kalau kita kata hadrami, maksudnya hadrama. Jadi dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai an-nah, iaitu kita menggabungkan beberapa perkataan menjadi satu lafaz. Jadi kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan bismi. Baik. Bismi ini adalah gabungan huruf jar, iaitu huruf ba. Ba digabungkan dengan perkataan ismi. Jadi ba di sini dalam bahasa Arab kita istilahkan sebagai ba'ul isti'anah. Ba'ul isti'anah. Apakah yang dimaksudkan sebagai ba'ul isti'anah? Isti'anah maksudnya memohon pertolongan ataupun bantuan. Ba'ul isti'anah. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Kalau saya katakan katabtu bil qalami, saya menulis dengan pen. Bermaksud apabila saya menulis, saya menggunakan bantuan pen untuk menjadikan apa yang ingin saya sampaikan dalam pemikiran saya tertera di atas kertas. Jadi saya menggunakan bantuan apa? Bantuan pen. Ataupun saya kata safartu bis sayyarah, saya bermusafir dengan kereta. Jadi bagaimana saya bermusafir? Saya bermusafir dengan menggunakan bantuan apa? Bantuan kereta supaya dapat saya menuju ke destinasi yang saya inginkan. Jadi ba di dalam perkataan bismi ni adalah ba al-isti'anah, ba'ul isti'anah. Terdapat satu lagi jenis ba dalam bahasa Arab yang dinamakan sebagai ba'us sababiyah. Ba'us sababiyah. Apakah maksud ba'us sababiyah? Ba'us sababiyah adalah ba yang menunjukkan makna sebab. Contoh kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf dalam ayat yang ke-43, di mana Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, itulah syurga yang diberikan kepada kamu, mewarisinya dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Jadi perkataan bima ini, ba tersebut bukan ba'ul isti'anah, tapi ba tersebut adalah ba'us sababiyah. Jadi kita kena bezakan di antara ba'ul isti'anah dan juga ba'us sababiyah. Di dalam surah Al-Fatihah ni, perkataan bismillah itu kita menggunakan, atau Allah Ta'ala menggunakan perkataan huruf ba'ul isti'anah. Bismi, kalau kita terjemahkan, kan, bismi maksudnya apa? Dengan nama. Seolah-olah ayat ni tergantung. Sebenarnya melihat kepada ayat ini, kita boleh nyatakan bahawa para ulama menyatakan bahawa sebenarnya terdapat perkataan lain sebelum perkataan bismillah. Maksudnya begini, setiap kali kita nak melakukan sesuatu, kita menyebut nama Allah. Jadi kalau saya katakan aqra'u bismillah, saya membaca dengan nama Allah. Aktubu bismillah, saya menulis dengan nama Allah. Ashrabu bismillah,
saya minum dengan nama Allah. Apa saja perlakuan, perbuatan yang kita buat, kita sertakan dengan nama Allah, ia menjadi satu ibadah. Jadi sebab tu kita mulakan dengan bismillah. Bila kita baca Quran tu maksudnya apa? Aqra'u al-Qur'ana bismillah. Saya membaca Al-Quran dengan nama Allah. Jadi setiap perlakuan kita lakukan, mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya bismillah. Lepas itu kita nak bincang berkenaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim datang daripada perkataan Ar-Rahmah. Apa maksud Rahmah? Rahmah dari sudut bahasa bermaksud kelembutan dan juga perlindungan. Sebab tu Rahim, Rahim ibu tu merupakan bahagian perut yang lembut yang melindungi janin yang terdapat di dalamnya. Jadi perkataan Rahim itu datang daripada perkataan apa? Perkataan Rahmah. Dan Rahmah juga bermaksud Al-In'am wal-I'ta', pemberian. Okay, yang pertama tadi saya sebut apa? Ar-Rahmah ini bermaksud kelembutan dan juga perlindungan. Begitu juga dia bermaksud Al-In'am wal-I'ta', iaitu pemberian. Cuma kalau kita melihat rahmah apabila dia dikaitkan dengan Allah SWT, ia bermaksud Al-In'am wal-I'ta', yang ini pemberian. Pemberian apa? Pemberian nikmat Allah SWT kepada hamba-Nya. Dan kalau rahmah ataupun rahmah ini merujuk kepada manusia, ia bermaksud kelembutan dan juga kasih sayang. Cuma apabila kita menyentuh tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun dia datang daripada root word yang sama, tetapi dia mempunyai perbezaan. Kenapa? Kerana perkataan Ar-Rahman datang dalam timbangan perkataan fi'lan. Dalam bahasa Arab sebut sebagai fi'lan. Manakala Ar-Rahim menggunakan wazan ataupun timbangan fa'il. Jadi apa beza antara fa'lan dengan fa'il? Saya suka untuk menyebutkan apakah yang diungkapkan oleh Az-Zamakhsyari yang meninggal pada tahun 538 Hijrah. Dia menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan wazan fi'lan ini ataupun perkataan Ar-Rahman ini iaitu pemberian yang dilakukan di dunia dan juga di akhirat. Maksud pemberian yang diberikan di dunia dan juga di akhirat, manakala perkataan fa'il ataupun Ar-Rahim ini merupakan pemberian yang dikurniakan di akhirat sahaja. Sebab itu pemberian di dunia dan akhirat ini meliputi kasih sayang kepada orang mukmin dan juga orang kafir, manakala pemberian di akhirat iaitu menggunakan wazan fa'il ataupun Ar-Rahim ini merupakan kasih sayang yang diberikan kepada orang mukmin sahaja. Fi'lan juga bermaksud sesuatu yang berlaku secara berterusan, berlaku dan juga diperbaharui. Maksudnya nikmat yang kita dapat ni kadang-kala kita dapat, kadang-kala kita tak dapat. Mungkin kita dapat kali ini, kemudian kita tak dapat, kemudian kita dapat semula. Jadi satu pemberian yang tidak dapat secara konsisten. Tapi kalau menyebut perkataan Ar-Rahim, pemberian yang dimaksudkan ialah pemberian yang tetap. Jadi pemberian di akhirat nanti merupakan satu kurniaan daripada Allah SWT kepada orang-orang mukmin. Jadi perbezaan di antara dua perkataan ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, saya ulang balik. Ar-Rahman merujuk kepada pemberian yang diberikan di dunia dan juga akhirat, manakala Ar-Rahim merupakan pemberian yang diberikan di mana? Di akhirat nanti. Kata Zamakhsyari juga, wazan fa'lan ini, Ar-Rahman ini, alif nun itu bermaksud imtila. Imtila merujuk kepada sifat yang terdapat pada perkataan tersebut. Sebagai contoh, kalau saya sebut ghadban, ghadab maksudnya marah. Ghadban ditambahkan dengan alif nun, apa maksudnya? Maksudnya kemarahan itu merupakan kemarahan yang penuh membara. Yang penuh dengan kemarahan. Kalau sebut kaslan maksudnya malas. Kaslan maksudnya malas. Jadi kalau ditambah alif nun itu penuh dengan kemalasan. Kasal maksudnya malas. Kalau kaslan merupakan penuh dengan kemalasan. Kalau Rahman, pemberian. Tapi kalau disebut
Rahman merupakan penuh dengan pemberian. Jadi perkataan Ra, Ha, Mim itu berubah-ubah apabila ditambah dengan huruf-huruf yang lain. Begitulah keindahan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang dinamik. Apabila ditambah ataupun dikurangkan satu huruf, itu merujuk kepada makna yang berbeza. Kemudian dari sudut ayat yang seterusnya, kita nak mulakan dengan ayat yang seterusnya, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perkataan Alhamdu merupakan pujian terhadap pemberian nikmat dengan penuh kasih sayang dan juga penghargaan. Itu secara umumnya maksud Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita terjemahkan apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Cuma di dalam bahasa, bila kita melihat maknanya yang dengan lebih mendalam, perkataan Alhamdu ini sendiri sebenarnya memberi maksud menyebut kebaikan, ni dari sudut bahasa, orang lain, sama ada pujian tersebut adalah kerana sifat yang ada pada diri dia ataupun kerana pemberian yang diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh macam inilah, tuan-tuan bagi, contohnya saya tidak kenal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya kenal tuan-tuan dan saya tahu tuan-tuan siapa. Bila tuan-tuan berikan kepada saya sesuatu, maka saya akan memuji. Memuji sebab apa? Yang pertama, kerana tuan-tuan mempunyai sifat, saya tahu tuan-tuan mempunyai sifat yang mulia, suka memberi. Dan yang keduanya, kerana tuan-tuan telah memberikan kepada saya. Terdapat dua perkara di situ. Yang pertama, kerana pemberian yang diberikan. Yang kedua, kerana sifat tuan-tuan yang baik itu yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita kena membezakan di antara perkataan Alhamdu dan juga Al-Madhu. Alhamdu daripada perkataan Ha, Mim, Dal. Manakala Al-Madhu daripada perkataan Mim, Dal, Ha. Kelihatan seperti lebih kurang dari sudut apa? Persamaan perkataannya, tetapi membawa maksud yang berbeza. Tapi dalam bahasa Melayu kita jemahkan sebagai pujian. Alhamdu pujian, Al-Madhu juga pujian. Tetapi bahasa Arab memperincikan maksud perbezaan di antara kedua-dua perkataan ini. Alhamdu bermaksud sesuatu yang pujian yang digunakan kepada orang yang hidup ataupun berakal. Perkataan Alhamdu. Dan bila kita gunakan perkataan Alhamdu, dia menunjukkan satu penghargaan kepada seseorang dan kita nak mengagungkan dia, kita nak meninggikan dia dan kita nak memuliakan dia, dalam konteks tersebut. Dan perkataan Alhamdu juga apabila digunakan, dia menunjukkan satu perasaan mahabbah. Satu perasaan mahabbah. Berbeza dengan perkataan Al-Madhu. Kalau kita gunakan Al-Madhu ini merupakan satu pujian yang kita berikan kepada sesuatu yang hidup ataupun tidak hidup. Boleh dua-dua. Contoh, kita puji kucing ke, kucing kita comel, kucing kita ayam kita cantik ataupun comel sebagai contohnya. Itu pujian sama ada kepada yang hidup ataupun yang tidak hidup. Dan Al-Madhu ini sifatnya lebih umum dan tidak semestinya ada perasaan kasih sayang apabila kita memuji seseorang. Kalau Alhamdu tadi, bila kita puji dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau Al-Madhu, pujian itu tidak semestinya dengan kasih sayang. Jadi perbezaan di antara Alhamdu dengan Al-Madhu. Jadi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Alhamdu dan tidak Al-Madhu di dalam surah ini? Jawapannya yang pertama, kerana pujian itu diberikan kepada Allah. Allah itu hidup. Yang kedua, ia menunjukkan kepada sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita memujinya di atas pemberian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itulah kita menggunakan Alhamdu berbanding Al-Madhu. Itu yang pertama, perbezaan di antara Alhamdu dan juga Al-Madhu. Perbezaan yang kedua, kita nak tengok juga perbezaan di antara Alhamdu dan juga Asyukru. Alhamdu pujian, Asyukru kita jemahkan dalam bahasa Melayu sebagai kesyukuran.
mensyukuri sesuatu. Jadi apa bezanya? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdu, tidak asyukru? Kerana alhamdu diucapkan apabila nikmat tersebut sampai kepada kita dan juga kepada orang lain. Maksudnya nikmat yang kita dapat tu sampai kepada kita dan juga sampai kepada orang lain, kita sebut alhamdulillah. Tetapi kalau nikmat tersebut hanya sampai kepada diri kita seorang saja, kita sebut menggunakan perkataan al-syukru. Yang pertama. Yang kedua, alhamdu diucapkan kepada si pemberi kerana dia memberi kepada kita, dan juga kerana sifat mulia, sifat yang suka memberi yang ada pada dirinya. Jadi kita gunakan alhamdu. Tetapi kalau seseorang memberikan kepada kita tetapi kita tidak kenal dia, maka kita menggunakan perkataan asyukru. Jadi berbeza, ada dua tadi. Contoh, A berikan hadiah kepada saya. Kita buat dalam dua keadaan. Sekiranya A tersebut saya kenal dan saya tahu sifat dia, saya akan gunakan perkataan alhamdu. Tapi A tersebut kalau dia berikan sesuatu kepada saya tanpa saya kenal, cuma dia memberikan kepada saya akan menggunakan perkataan asyukru. Jadi perbezaan di antara dua ini, sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan alhamdu berbanding asyukru. Sebab apa? Alhamdu itu lebih umum berbanding asyukru. Dan kita memuji Allah kerana nikmat yang sampai kepada kita dan juga makhluk lain, dan kita memuji Allah juga kerana sifat-sifat kebaikan yang ada pada Allah SWT yang digunakan kepada makhluknya. Sebab itu kita menggunakan perkataan alhamdu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh letakkan ranking mengikut dari umum kepada khusus di antara ketiga-tiga perkataan yang disebutkan sebelum ini, iaitu al-madhu, alhamdu dan juga asyukru. Alhamdu di tempat yang paling pertama, yang paling umum. Alhamdu, di bawah alhamdu ada perkataan yang pertama sekali al-madhu, di bawah al-madhu terdapat perkataan alhamdu, di bawah alhamdu terdapat perkataan asyukru. Al-madhu lebih umum daripada alhamdu, begitu juga alhamdu lebih umum daripada asyukru. Jadi dalam bahasa Arab, apabila kita nak menggunakan ketiga-tiga perkataan ini, perlu kita tengok konteks ayat tersebut atau perkataan tersebut digunakan. Jadi kalau penggunaan perkataan dalam konteks yang salah, dia akan memberi makna yang salah. Jadi bahasa Arab ni bukan satu bahasa yang sangat dinamik, bahasa yang membawa kita untuk menyelam ke dalam isi kandungan Al-Quran dengan lebih mendalam supaya kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, seterusnya yang pertama tadi kita tengok perbezaan di antara alhamdu dan juga al-madhu. Yang kedua, perbezaan di antara alhamdu dan juga al-madhu. Yang ketiga, kita nak tengok juga kenapa Allah Ta'ala gunakan alhamdu tapi Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan ahmadu ataupun nahmadu. Ahmadu maksudnya apa? Saya memuji, ataupun nahmadu, kami memuji. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata nama berbanding kata kerja? Terdapat beberapa perbezaan. Apabila kata nama digunakan, ia tidak khusus kepada kata kerja tertentu. Ini bermaksud pujian tersebut datang daripada diri kita dan juga daripada orang lain. Tapi kalau saya kata ahmadu, pujian itu hanya datang daripada saya seorang saja. Ini nampak perbezaan? Alhamdu, pujian itu datang daripada saya dan juga daripada orang lain. Tapi kalau saya menyebut ahmadu, pujian itu hanya datang daripada saya seorang saja. Yang kedua, bila menyebut alhamdu, yang dipuji itu berhak dan juga layak untuk mendapat pujian. Bila gunakan alhamdu, seorang itu berhak dan layak mendapat pujian. Tetapi kalau saya gunakan perkataan ahmadu dalam bentuk kata kerja, yang dipuji itu tidak semestinya berhak mendapat pujian. Yang kedua. Yang ketiga, bila menggunakan kata nama, ia tidak terikat dengan masa. Berbanding kata kerja,
apabila kita gunakan kata kerja, dia terikat dengan masa kata kerja tersebut. Sebagai contohnya, fi'lul mudhari', kata kerja kala kini, iaitu kita sebut sebagai present tense. Ia merujuk kepada masa tentu, iaitu masa sekarang dan juga masa akan datang. Berbanding perkataan alhamdu, pujian tersebut diberikan dulu, kini dan selamanya, dan dia tidak terikat dengan waktu, dan dia akan berterusan dan tidak akan terputus. Berbanding penggunaan ahmadu, apabila kita memuji seseorang, ia terikat dengan waktu dan kemungkinan pujian itu tidak berterusan dan ia bersifat sementara. Jadi perbezaan ini sangat mendalam, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala gunakan alhamdu berbanding ahmadu ataupun nahmadu. Penggunaan alhamdu juga, sebelum kita puji Allah, Allah itu sudah bersifat terpuji. Berbanding ahmadu, kalau kita guna ahmadu, dia boleh jadi untuk kita puji, tapi dia tidak berlaku selama-lamanya. Jadi berbeza antara dua ini. Seterusnya, alhamdu digunakan dalam konteks jumlah ismiyah, iaitu kata kerja yang bermula dengan kata nama. Manakala ahmadu merupakan jumlah fi'liyah, kata kerja yang bermula ayat yang bermula dengan kata kerja. Jumlah ismiyah, ayat yang bermula dengan kata nama. Jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan kata kerja. Jadi apa beza jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdu dalam bentuk jumlah ismiyah, tidak menggunakan ahmadu dalam bentuk jumlah fi'liyah? Kerana maksud jumlah ismiyah, perkataan yang disebutkan itu sifatnya adalah tetap, kekal pujian yang disebutkan. Dia sebut alhamdu, maksudnya pujian itu bersifat tetap dan juga kekal. Tapi kalau saya guna jumlah fi'liyah, seperti yang disebutkan tadi, kata kerja dia terikat dengan masa. Jadi dia tidak, sifatnya tidak berterusan, dia boleh jadi terpotong dan juga terputus. Okey, jadi pujian itu boleh jadi kita puji sekarang, tapi kita tidak puji mungkin esok. Mungkin kita puji semula, lepas itu kita tidak puji. Dia bersifat terputus. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan alhamdu bagi menyatakan bahawa pujian itu merupakan pujian yang tetap dan juga kekal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu penggunaan perkataan al-alim dalam bentuk kata nama berbeza dengan penggunaan ya'lamu dalam bentuk kata kerja. Kalau saya kata al-alim, seorang itu tahu, ini seorang yang tahu dalam bentuk kata kerja. Okey, pelaku. Al-alim, orang yang tahu. Kalau sebut ya'lamu, dia mengetahui. Jadi apa bezanya? Al-alim maksudnya dia mengetahui itu dalam bentuk yang tetap dan juga kekal. Tapi kalau saya kata ya'lamu, dia mungkin tahu tetapi ia bersifat sementara, tidak tetap dan juga tidak kekal. Seterusnya, alhamdu juga, bila kita sebut perkataan ini, alhamdulillah, walaupun kita sebut dalam keadaan lalai ataupun kita sebut dalam keadaan bersungguh-sungguh, apa yang kita sebutkan itu ada kebenarannya. Sebab apa? Kerana pujian itu merujuk kepada Allah, dan Allah lah yang selayak-layaknya mendapat pujian. That's why kita menggunakan perkataan alhamdu. Berbeza kalau kita gunakan perkataan ahmadu, kalau kita sebut dalam keadaan lalai, kemungkinan kita sedang berbohong. Sebab apa? Penggunaan ahmadu ini, saya memuji ini, pujian tersebut yang pertama dia bersifat sementara, dan orang yang kita puji itu sebenarnya tidak semestinya dia layak untuk mendapat pujian. Sebab itu alhamdu merupakan pujian yang tetap dan juga kekal, walaupun kita sebut dalam keadaan kita lalai ataupun dalam keadaan bersungguh-sungguh, tapi Allah itu merupakan Tuhan yang berhak untuk mendapat pujian daripada hamba-Nya. Itu perbezaan di antara kedua-duanya. Tamat perbincangan mengenai alhamdu dan juga ahmadu. Saya nak sentuh pula perbezaan di antara alhamdu dan juga alhamda. Terdapat kebanyakan
kiraat, iaitu 7 kiraat membaca dengan alhamdu. Terdapat kiraat dibaca dengan alhamda, dengan baris atas. Kita baca dengan baris depan, alhamdu. Terdapat kiraat yang membaca dengan baris fathah, alhamda. Jadi apa beza? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdu berbanding alhamda? Sebabnya yang pertama, alhamdu ini datang dalam, disebut alhamdu datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Tapi jumlah ismiyah maksudnya apa? Ayat yang bermula dengan kata nama. Tapi kalau kita kata alhamda, alhamda ni sebenarnya merujuk kepada jumlah fa'liyah, kata ayat yang bermula dengan kata kerja. Kita menyebut begini, nazkur alhamda, kami menyebut alhamda. Jadi alhamda ini bersifat maf'ulun bih, tapi kita mulakan dengan apa? Dengan kata kerja. Jadi terdapat perbezaan di antara ayat yang dimulakan dengan kata nama dengan ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Sebab apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, jumlah ismiyah ataupun ayat yang bermula dengan kata nama ini, ia merujuk kepada sesuatu yang tetap dan juga kekal. Tetapi kalau ayat yang bermula dengan kata kerja, ia bersifat sementara. Sebab apa? Sebab ia terikat dengan waktu. Jadi waktu boleh berlaku, kemungkinan ada sekarang tetapi tidak pada hari esok. Seterusnya, perbezaan di antara alhamdu dengan hamdan lillah. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan ma'rifah? Apa maksud ma'rifah? Ma'rifah merupakan kata sandang pasti yang digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Tapi kalau kita kata hamdan merupakan nakirah. Apa maksud nakirah? Nakirah merupakan kata sandang tak pasti. Sebagai contoh, alhamdulillah, ada al di depan itu dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ta'rif, alif lam ta'rif lil ahd. Alif lam ta'rif lil ahd. Apa maksud alif lam ta'rif lil ahd? Dia merupakan kata sandang pasti yang merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Jadi spesifik ini apa? Iaitu alhamdu al-ma'ruf bainakum huwa Allah. Jadi pujian, bila kita sebut alhamdu ini, dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada makhluk lain. Okey, kepada makhluk. Kita merujuk kepada Allah. Tapi kalau kita gunakan hamdan lillah dalam bentuk nakirah, kita tidak ketahui pujian itu sebenarnya kepada siapa. Jadi sebab itulah Allah memulakan ayat dengan alhamdu, sebab alhamdu merujuk kepada Allah dan bukannya kepada makhluk ataupun sesuatu yang kita tidak tahu. Okey? Dan yang keduanya, alhamdu ini dalam bentuk ma'rifah disebutkan juga alif lam ini merupakan alif lam ta'rif lil jins, ta'rif lil jins. Apa maksud ta'rif lil jins? Nak menunjukkan makna al-istighraq. Apa maksud al-istighraq? Nak menunjukkan bahawa pujian itu keseluruhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menggunakan dalam bentuk nakirah, kata sandang yang tidak pasti, ia menunjukkan bahawa pujian itu tidak berbentuk keseluruhannya. Kemungkinan pujian itu hanya bersifat sebahagian ataupun sedikit sahaja. Ini perbezaan di antara kedua-duanya. Dan perbezaan yang lain adalah kita menggunakan, Allah Ta'ala menggunakan alhamdulillah, tapi dia tidak menggunakan lillahil hamdu. Beza alhamdulillah tidak bermula dengan lillahil hamd. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdulillah? Kerana yang pertama, kalau kita melihat lillahil hamd, bila mana kita nak letakkan huruf jar di hadapan, ia memberikan makna yang berbeza. Apa maksudnya sini? Bila menyebut lillahil hamd, ia bertujuan untuk menjawab kepada tuduhan ataupun pernyataan yang membawa kepada syak dan juga wasangka. Kepada syak dan juga wasangka. Sebab apa? Pujian itu, kan, kita kata pujian itu kepada Allah ataupun bukan kepada Allah. Jadi menimbulkan apa? Syak wasangka. Jadi perkataan lillahil hamd digunakan. Okey, nak menerangkan apa? Nak menerangkan syak wasangka yang berlaku.
Tetapi alhamdulillah, kenapa Allah Ta'ala gunakan alhamdulillah? Sebab konteksnya berbeza. Dia tidak bertujuan untuk menerangkan syak wasangka yang dilontarkan oleh seseorang, tetapi dia tujuannya adalah untuk menyatakan bahawa Allah lah Tuhan yang selayak-layaknya mendapat pujian daripada hamba-Nya. Jadi perbezaan ini perlu kita teliti supaya bila kita membaca surah Al-Fatihah, kita dapat memahaminya dengan lebih mendalam dan kita kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan lain, kenapa Allah Ta'ala gunakan alhamdulillah? Allah Ta'ala tak gunakan alhamdu lil khaliq ataupun alhamdu lil alim. Kenapa Allah Ta'ala gunakan alhamdulillah? Kenapa perkataan Allah digunakan dan tidak perkataan lain? Terdapat beberapa sebab. Yang pertamanya, sebab Allah Ta'ala nak menerangkan tentang zat Allah, tentang zat Allah itu sendiri dan bukan sifat-sifat yang ada padanya. Sebab itu perkataan Allah digunakan berbanding sifat-sifatnya yang lain. Kita sebut alhamdulillah, kita tak sebut alhamdulil khaliq ataupun alhamdulil alim. Yang keduanya, lafaz Allah ini bersesuaian dengan ayat yang datang selepasnya, iaitu iyyaka na'budu. Hanya kepada kamulah kami sembah. Jadi kalau kita tanya, kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Jadi Allah Ta'ala dahulukan perkataan Allah di depan itu untuk nak beri jawapan, kita sembah siapa? Kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah ini asalnya daripada perkataan aliha. Aliha maksudnya abada. Abada maksudnya sembah. Jadi penggunaan fokus ayat ini kepada Allah sebenarnya ada tujuan sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, nak menjawab persoalan bila ditanya kepada siapa kita sembah, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan sesuatu yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita letakkan alhamdulil khaliq ataupun alhamdulil alim, sebab perkataan al-alim, al-qadir, ia mempunyai persamaan dengan makhluk. Jadi kalau kita letak perkataan ini, seolah-olah ia mempunyai persamaan dengan makhluk Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan alhamdulillah berbanding dengan sifat-sifat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, memang perbincangan dari sudut bahasa ni memang kita lihat agak kompleks. Cuma bila kita boleh faham secara perlahan, secara berterusan, insya-Allah bila kita membaca surah Al-Fatihah ni, kita dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Jadi ringkasan perbincangan ini saya dah sebutkan tadi beberapa perkara, saya nak ulang balik. Yang pertamanya kita bincang kenapa kita perlu mendalami makna surah Al-Fatihah. Jawapannya kerana surah Al-Fatihah merupakan satu surah yang kita baca pada setiap hari dan ia merupakan satu surah yang terdapat di permulaan Al-Quran. Yang kedua, kita berbincang juga tentang penggunaan ba. Sama ada ba itu, bismillah itu, ba itu adalah ba al-isti'anah ataupun ba as-sababiyah, saya telah terangkan. Yang ketiganya, perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Walaupun datang daripada root word yang sama, tetapi mempunyai perbezaan di antara kedua-duanya. Dan yang keempat, kita bincang secara mendalam apakah yang dimaksudkan sebagai alhamdu. Kita bezakan di antara alhamdu dengan al-madhu, alhamdu dengan asyukru, alhamdu dengan ahmadu ataupun nahmadu, alhamdu dengan alhamda, alhamdu dengan hamdan lillah, alhamdulillah dengan lillahil hamd. Dan begitu juga dengan perbincangan tentang perkaitan antara alhamdu ini dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baru berbicara 5 perkataan bagi surah ini. Kita belum selesai berbincang tentang surah Al-Fatihah ini. Jadi subhanallah, perbincangan sebegini akan membawa kita untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Kita kenal siapa pencipta kita dan kita kenal siapakah diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya mungkin selepas ni kalau nak merujuk kepada perbincangan yang saya sebutkan sebentar tadi, apakah rujukan yang boleh kita lihat, saya merujuk kepada satu kitab yang saya rasakan satu kitab yang berharga untuk kita kaji dan kita teliti, iaitu Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun, yang dikarang oleh As-Samin Al-Halabi yang meninggal pada tahun 756 Hijrah. Perbincangan ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab ini sangat mendalam, sangat teliti, dan perbahasan begini akan membawa kita kepada satu dimensi yang lebih teliti, supaya kita melihat perbincangan setiap perkataan ini membawa maksud yang tertentu. Dan juga satu lagi kitab yang boleh menjadi rujukan bagi untuk mempelajari Al-Quran melalui bahasa Arab ini, iaitu Lamasat Bayaniyah yang dikarang oleh Dr. Fadil Saleh As-Samarra'i. Jadi dua rujukan ini boleh kita jadikan sebagai panduan bagi kita untuk mengkaji Al-Quran dan melihatnya dari sudut bahasa. Tuan-tuan, kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, perbincangan yang agak kompleks, tapi saya harap tuan-tuan dapat boleh terus untuk bersama dengan saya untuk kita berbincang dengan lebih mendalam, dengan lebih jelas tentang setiap term-term ataupun istilah bahasa Arab yang digunakan dalam membahaskan Al-Quran ini, ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Dan sebab itu dalam sesi tadabbur ini kita memerlukan apa yang dinamakan sebagai refleksi. Kita bertanya, sebab itu saya utarakan tadi perbezaan di antara alhamdu dengan asyukru, alhamdu dengan al-madhu, supaya kita sentiasa berfikir kenapa Allah Ta'ala guna itu dan Allah Ta'ala tak guna ini. Dan ini akan menyebabkan kita berfikir sentiasa. Apabila kita membuka Al-Quran, kita tidak sekadar membaca, tidak sekadar melihat terjemahan, tapi kita berfikir, kita bertanya itu dan ini, supaya kita menjadi orang yang kritis dan kita mencari jawapan di sebalik persoalan yang kita utarakan. Sebenarnya saya nak mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian supaya kita mengambil ruang dan juga pula untuk kita belajar bahasa Arab. Sebab nak memahami ayat-ayat Quran memerlukan tuntutan kita untuk menguasai bahasa Arab. Ambillah ruang dan juga peluang. InsyaAllah Tadabbur Center akan menganjurkan kelas-kelas dan juga seminar-seminar untuk tuan-tuan dan puan sekalian mempelajari bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran. Dan teruskan bersama kami, like dan juga share page Tadabbur Center. Kami bukan mengejar like, cuma kami nak mesej Al-Quran yang disampaikan ini dapat pergi kepada seramai orang yang boleh. Jadi kita nak manfaat yang lebih luas, supaya kita nak masyarakat Islam di Malaysia ini lebih celik Al-Quran melalui tadabbur. Dan nantikan live yang seterusnya insya-Allah daripada guru saya Ustaz Syahri Abdul Rahman dan juga asatizah yang lain yang akan berbicara tentang Quran dari sudut yang berbeza. Kalau Ustaz Syahri berbicara tentang qasas al-anbiya ataupun qasas Qurani, kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah yang terdapat dalam Quran, saya berbicara tentang memahami Al-Quran dari sudut bahasa. Terdapat asatizah lain yang akan berikan dan juga menerangkan Al-Quran dari perspektif yang berbeza. Teruskan bersama kami dalam Tadabbur Center. Teruskan like dan juga share, sebarkan ilmu ini kepada seramai orang yang mungkin. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dan juga Tadabbur Center. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.